Halo kepada semua pelajar, selamat datang ke Cikgu Kong channel. Hari ini saya akan teruskan membuat ulang kaji kertas 2 bahagian B bersama-sama dengan anda semua. Sebelum ini, saya sudah berbincang dengan anda semua bahagian A kertas 2. Maka, saya akan mulakan perbincangan hari ini dengan soalan 7. Okey? Jadi soalan 7 ialah soalan hukum linear. Okey, so kita rujuk kepada soalan 7. A, plot 1 per Y melawan X, bermakna ini adalah fasi Y, ini adalah fasi X. Maksudnya kita perlu bentuk jadual terlebih dahulu untuk bahagian A lah. Bentukkan jadual bahagian A. 1 per Y ini adalah 1 daripada 1 bahagi 2.20. Okey, ini adalah daripada 1 bahagi 2.20. Ini pun sama 1 bahagi 2.63. Okey, so anda dapatkan semua jawapan melalui kalkulator. Dan saya akan letakkan jawapan dalam jadual hukum linear. Sila betulkan kepada 2 tempat perpuluhan. So, lepas dapatkan nilai dalam jadual, so maksudnya anda mesti lukiskan garis lurus terbaik. So, di sini saya sudah lukiskan garis lurus. Okey, so anda boleh rujuk kepada graf garis lurus yang telah dilukis dan pastikan skala dia ikut skala yang diberi dan skala mesti seragam. Yang kedua, pastikan anda plot 6 titik dengan betul dan lukis garis terbaik. Okey, so seterusnya kita rujuk kepada bahagian P. Okey, so bahagian P Roman 1, Y apabila X sama dengan 3.7. So kita akan cari 3.7. Anda boleh gunakan pembaris untuk lukiskan 3.7. Bermakna 3.7 adalah berada di sini. Bila X sama dengan 3.7, 1 per Y sama dengan 0.25. Sebab ini adalah fasi 1 per Y. Y sama dengan 4 jawapannya. Okey, seterusnya kita rujuk kepada P Roman 2. Okey, kita nak cari nilai R. Jadi sebelum anda mencari nilai R, anda mesti tukarkan Y sama dengan 3 per Rx tambah 6X ini kepada bentuk linear. So, ini adalah persamaan tak linear. Okey, so bila anda nak tukar kepada persamaan linear, anda rujuk kepada fasi Y dia. Fasi Y ialah 1 per Y. Maka saya tukar jadi 1 per Y lah. Bila 1 per Y bermakna terbalik. So 1 per Y sama dengan R per 3X tambah 6X per 3. 1 per Y sama dengan R per 3X tambah 2X. Jadi bermakna sekarang saya tahu kecerunan adalah R per 3. Maka kecerunan sama dengan R per 3. Dan C sama dengan, iaitu pindasan Y, sama dengan 2X. Okey, saya teruskan. Bila kecerunan sama dengan R per 3, so macam mana saya nak cari kecerunan? Okey, so cuba anda perhatikan di mana ada 2 titik yang memang di atas garis, exactly on the line, dan mempunyai jarak yang paling jauh. Okey, so titik 1 dia tersasar sikit. Titik yang terakhir pun sama. Dia bukan exactly on the line. Maka saya akan memilih titik yang kedua dan titik yang kelima yang memang atas garis.
Okey, sekarang saya pilih titik yang kedua dan kelima. Jadi saya sebenarnya tak perlu baca lagi titik koordinat dia. Saya boleh terus ambil dari jadual kedua dan kelima. Kecerunan ialah R/3. So, kecerunan 0.15 tolak 0.38. Ini tolak ini bahagi X tolak X sama dengan R/3. Okey, so bila anda kira guna kalkulator, anda akan dapat R sama dengan negatif 0.23. So, saya sudah dapat nilai untuk R. Seterusnya, P Roman 3 nak cari pintasan Y dia. Okey, so kita rujuk pada pintasan Y. Pintasan Y di sini. Kalau kita baca, ini adalah 0.53. Saya besarkan graf. 0.53. Maka pintasan Y tadi adalah 2H sama dengan 0.53. So, H sama dengan 0.265. Okey, so saya sudah dapat juga yang ketiga. Okey, jadi soalan 7 sebenarnya adalah soalan yang sangat senang, hukum linear. Okey, saya teruskan ke soalan 8. Soalan 8 ialah soalan dari topik taburan kebarangkalian. Okey, pertama sekali sila rujuk pada soalan. Soalan nak anda beri jawapan betul kepada 3 angka berarti. So, berhati-hati, tengok soalan betul-betul dan ikut arahan yang soalan nak. Soalan nak 3 angka berarti bermakna anda mesti tinggalkan ataupun betulkan jawapan kepada 3 angka berarti. So, kita ambil maklumat dulu dari soalan. P sama dengan 15 bahagi 100 yang berjaya, betul? Maksudnya 0.15 ini adalah murid yang mengalami rabun jauh. Q sama dengan 1 tolak P. Q ialah 0.85 dan bilangan sama dengan 9. Okey, so untuk soalan ini, rumus apa yang kita guna? So, kita rujuk pada rumus di bawah statistik. Okey, rumus yang ke-11. Hanya seorang murid mengalami rabun jauh. Seorang. So, P X equal to 1. Okay, jadi 9C1 0.15 kuasa 1 0.85 kuasa 8. Dan akhirnya anda akan dapat jawapan. Kalau anda gunakan kalkulator, anda akan dapat jawapan 0.3679. Tetapi soalan nak 3 angka berarti, maka saya akan dapat jawapan ialah 0.368. Okey, itu jawapan Roman 1. Okey, so A Roman 2, lebih daripada 7 orang tidak mengalami rabun jauh. So, anda tengok soalan betul-betul. Tidak. Okey, so kalau tidak bermakna lebih daripada 7. So, PX lebih 7. Okey, kalau lebih 7 sama dengan X sama dengan 8 tambah PX sama dengan 9. Sama dengan 9. 9C8 0.85 kuasa 8 darab 0.15 kuasa 1 tambah 9C9 darab 0.85 kuasa 9 darab 0.15 kuasa 0. So, cuba perhatikan. Kalau dia nak yang tidak mengalami rabun jauh, maksudnya saya akan tukar yang ini. Okey, anda nampak tak yang tadi ini?
hanya seorang murid mengalami rabun jauh. So, ini adalah yang berjaya. Ini adalah yang rabun jauh. Okay. So, bila dia kata tidak, mana saya akan tukar ini. So, mana sekarang 0.85 ini yang bukan rabun jauh ini, saya akan tukar tempat dengan yang rabun jauh. Akhirnya anda akan dapat jawapan gunakan kalkulator saintifik 0.5995 dan dia nak 3 angka berarti bermakna anda akan dapat 0.600. Itu jawapannya. Okey, so ini bahagian A. Okey, saya teruskan ke soalan 8P. So biasanya 8P ini kita cuba baca soalan, dia akan beritahu bahawa ini adalah soalan taburan normal. Dan soalan untuk 8A ini, kalau biasanya kita perhatikan, dia biasanya akan bagi 100 ataupun dalam perpuluhan dan sebagainya. Dan anda mesti tahu, anda mesti ingat P tambah Q sama dengan 1. Ini taburan binomial. Kalau taburan normal, dia akan beritahu ini adalah taburan normal biasanya lah. Okey, so soalan kita rujuk pada soalan P Roman 1. Maklumat yang diberi ialah min 7.5, sisihan piawai 2.4. Okay, so kita cuba selesaikan Roman 1. Kebarangkalian bahawa seorang murid dipilih mempunyai wang saku harian tidak kurang daripada RM6.90. So, Px besar sama 6.90. Ini sama dengan probability Z besar sama 6.90 tolak 7.50 bahagi 2.40. Okey, so anda boleh rujuk kepada formula yang diberi bilangan ke-14 di bawah statistik. Ini X, ini min, ini adalah sisihan piawai. Saya teruskan, saya akan dapat Z besar sama negatif 0.25. Bila saya dapat Z besar sama negatif 0.25, saya akan buat lakaran graf taburan normal. Negatif 0.25 besar sama dengan, so kawasan berlorek adalah sebelah sini. Okey, so sudah melebihi separuh, saya guna 1 tolak probability Z kecil negatif 0.25. Okey, dan saya gunakan konsep simetri Z besar 0.25. Maka sekarang saya akan rujuk kepada jadual taburan normal. Jadual taburan normal di sini. So kita rujuk pada jadual taburan normal 0.25. So 0.2 di sini. Okay, 5 di sini. Okay, jadi kita akan dapat yang ini lah kan. 0.1 tolak 0.4013. Nah, akhirnya saya akan dapat jawapannya lah 0.599 sebab dia nak 3 angka berarti. Seterusnya saya bincang B Roman 2. Cuba baca soalan. Dia nak nilai X jika 35% daripada murid-murid sekolah itu mempunyai wang saku harian lebih daripada RMX. So, probability X besar X sama dengan 35% lah. Okay, so P kita tukar kepada Z. Okay, so lepas itu kita buat lakaran. Saya buat lakaran.
Okay, so maksudnya ini adalah sebab ini besar, so sebelah kanan. X tolak 7.5 bahagi 2.4 dan kawasan berlorek di sini. Okay, bermakna ini kebarangkalian kawasan berlorek ialah 0.35. Jadi kita akan rujuk kepada jadual taburan normal 0.35. Jadual taburan normal 0.35 ini kita mesti cari di dalam. Okey, di dalam 0.35. Cuba baca 0.38. Tapi dia lebih 0.0020. Jadi kita cari yang paling hampir 19. Jadi kita akan dapat 0.385 X tolak 7.5 bahagi 2.4 sama dengan 0.385. So, selesaikan X tolak 7.5 ini pindah jadi darab 0.924 dan akhirnya X sama dengan 8.424. Tetapi soalan nak 3 angka bererti jadi X sama dengan 8.42. Itu jawapan untuk X lah. Okey, saya teruskan ke soalan 9. Berpusat O mempunyai jejari 12. Soal ini jejari 12. Diberi OAC ialah segitiga sama kaki. OAC bermakna segitiga sama kaki. Ini samalah. Okay, so 180 tolak 70 bahagi 2. Ini ialah 55. Ini pun 55. Guna pi 3.142. Jadi pastikan ikut arahan soalan. Okey. A. Panjang dalam sentimeter lengkuk AB. So, bahagian A. Rumus yang perlu anda guna ialah rujuk pada mana satu rumus? Panjang lengkuk, rumus yang pertama. S sama dengan T kita. S sama dengan jejari 12 darab dengan theta dia 55 darjah darab pi per 180. Gunakan kalkulator, anda akan dapat panjang lengkuk ialah 11.5207 cm. Okey, so saya sudah dapatkan jawapan untuk bahagian A. Okey, saya teruskan ke bahagian B. Panjang dalam sentimeter BC. Panjang BC. So, macam mana anda nak cari panjang BC? Bahagikan segitiga ini. Saya akan lukiskan segitiga lah. Ini O, ini C, ini E. Ini 55. Ini 35. So, sekarang ini saya nak cari panjang OC dulu. Ini bila bahagi jejari ialah 12. So, kalau separuh, 6 lah. So, saya carikan OC dulu. Cos 55. OE 6 bahagi OC. Okay, gunakan kalkulator, anda akan dapat OC sama dengan 10.4607 cm. So, bila OC ialah 10.4607 cm, so, berapa panjang BC? Disebabkan jejari ini mesti sama dengan 12 juga. Okay, so BC sama dengan 12 tolak 10.4607. BC akhirnya sama dengan 1.5393 cm. Oh, anda sudah dapat jawapan untuk BC. Okey, saya teruskan ke bahagian C. So, luas kawasan berlorek bagi C. So, luas kawasan berlorek ialah sama dengan luas sektor
tolak dengan segitiga. Okey, so luas settle, luas kawasan melurik sama dengan C kuasa 2 delta tolak setengah ABCC, ini luas segitiga. So setengah jari 12 kuasa 2 delta tadi sudah dapat 55 darjah darab pi 180 tolak setengah 12 AP swing 55 darjah. So anda akan dapat 69.12 tolak 51.4134. Dan akhirnya anda akan dapat nilai 17.7066 cm persegi. Ini adalah luas kawasan melurik. Okey, so saya teruskan ke soalan 10. Okey, soalan 10. So soalan 10 ialah soalan persamaan kuadratik. Diberi bahawa H dan K adalah punca persamaan kuadratik ini, manakala H kuasa 2 dan K kuasa 2 adalah punca persamaan kuadratik ini. Apabila dia kata punca persamaan kuadratik, anda mesti tahu bahawa hasil tambah punca H tambah K sama dengan tolak P bahagi A sama dengan tolak P per 1, so negatif P. So bermakna H tambah K sama dengan negatif P. Ini satu lah. Hasil darab punca H darab K sama dengan 3. Ini adalah persamaan 2. Okey, satu persamaan lagi ialah 2X kuasa 2 tolak 6X tolak Q sama dengan sifar. Hasil tambah punca H kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan tolak P per A sama dengan tolak 6 per 2. So, H kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 3. So, ini adalah persamaan yang ketiga lah. Hasil darab punca H kuasa 2 darab K kuasa 2 sama dengan C over A, sama dengan tolak Q per 2. Dan H kuasa 2, K kuasa 2 sama dengan tolak Q per 2. Ini ialah, so H, K kuasa 2 sama dengan tolak Q per 2. Ini persamaan yang keempat. So saya selesaikan, gantikan 2 ke dalam persamaan 4. Okey, 2 ganti ke sini. So HK 3 kuasa 2 sama dengan tolak Q per 2. 9 tolak Q per 2. Akhirnya Q sama dengan tolak 18. Okey, so saya sudah buktikanlah. So saya sudah tunjukkan Q sama dengan negatif 18. Okey, so ini adalah soalan A Roman 1. Okey, seterusnya saya selesaikan A Roman 2. Cari nilai-nilai P yang mungkin. Okey, so macam mana saya nak cari nilai-nilai P? Okey, so tadi saya senaraikanlah, saya sudah padan. Tadi yang satu ialah H tambah K sama dengan negatif P 1. Lepas itu yang kedua ialah HK sama dengan 3, 2. Yang ketiga ialah H kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 3. Ini yang ketiga.
Yang keempat ialah HK kuasa 2 sama dengan tolak Q per 2. Ini keempat. Okay, so nak cari nilai-nilai P yang mungkin, saya akan selesaikan dari 3. 3. H kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 3. H tambah K kuasa 2 tolak 2 HK sama dengan 3. Okay, so kalau anda kuasa 2 kan, anda akan dapat macam ni. H kuasa 2 tambah 2 HK tambah K kuasa 2. Maka yang ini kita mesti tolak 2 HK kan. That's why sini ada tolak 2 HK. Okay, lepas itu saya ganti masuk H tambah K ialah negatif P. Dari sini ganti tolak 2 HK ialah 3, saya ganti ke sini, ganti 3 sama dengan 3. So, P kuasa 2 tolak 6 sama dengan 3. P kuasa 2 sama dengan 9. Okay, P sama dengan punca kuasa 2 9, tapi mesti ada tambah tolak. Akhirnya P sama dengan tambah tolak 3. Tapi kita tak boleh tulis jawapan akhir sebegini. Kita mesti tulis P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 3. So itu jawapan untuk A Roman 2. 10 P. Cari pula nilai K. Nilai K dalam keadaan persamaan kuadratik ini tiada punca nyata. Kalau tiada punca nyata bermakna P kuasa 2 tolak 4AC kecil sifar. Right, so A sama dengan 1. P negatif 3K. C ialah 4. Persamaan ini Saya sekali masuk, saya akan dapat tolak 3K kuasa 2 tolak 4AC kecil kosong. 9K kuasa 2 tolak 16 kecil kosong. Okay, pemfaktoran gunakan kalkulator. 3K tolak 4, 3K tambah 4 kecil kosong. Lakaran graf, right, tolak 4/3, 4/3. Kawasan melorek, kita tahu kalau A dia, kalau kita perhatikan A di sini ialah A sama dengan 9 besar sifar, besar kosong lah. Jadi dia adalah parabola dengan titik minimum. Okay, jadi kita buat lakaran graf titik minimum lah. Okay, lepas itu kita rujuk kepada yang ini, kecil. Ini pasti X kan? Kalau kecil, kawasan melorek di bawah. Kalau besar, kawasan melorek di atas. Okay, so jawapan anda ialah A, kecil 4/3, besar negatif 4/3. Okay, so ini jawapan untuk 10 P. Saya teruskan perbincangan soalan 11. Soalan 11 ialah soalan pengamiran. Bahagian A, cari persamaan garis normal. Garis normal, kita tahu kalau normal ialah M1 multiply M2 equal to -1 kepada lengkung yang melalui titik A. Jadi kita tahu kita yang pertama sekali A Y sama dengan yang diberi 4 tolak X kuasa 2. dy dx sama dengan tolak 2X. So titik 1, 3. Maka bila X sama dengan 1, dy dx sama dengan tolak 2 darab 1, jawapan negatif 2. Kecerunan akan sama dengan 1/2. Disebabkan perpendikular ataupun normal. So ada satu kecerunan
ada satu titik A. So, saya boleh bentuk persamaan. Okay. So, Y sama dengan MX plus T. So, 3 setengah darab 1 tambah C. Okay. So, C sama dengan 5/2. Akhirnya saya dapat persamaan dia ialah setengah X tambah 5/2. Darab 2 semua. Okay, so ini adalah persamaan garis normal. Bahagian P, cari luas kawasan berlorek ataupun rantau berlorek. So kita mesti rujuk kepada rumus lah. Kalau nak luas, rumus dia di bawah kalkulus. Kalau luas adalah yang rumus yang keempat, bergantung pada pasti X ataupun pasti Y. Luas sama dengan pengamiran dari A ke P, Y dx. Okay, so luas kawasan berlorek, pengamiran dari 0 ke 1, Y ialah 4 tolak X kuasa 2 dx. Tolak dengan luas bagi 4 di bawah tu. Jadi saya cuba jelaskan di bahagian gambar aja. Okey, sekarang saya nak luas kawasan berlorek ini. Okey, so pengamiran saya mula dari sifar ke sini berapa? 1. So bila saya kamilkan, saya akan dapat semua bahagian ini. Okey. Tapi saya mesti tolak, tolak bahagian segi 4 ini. Segi 4 ini ialah 1 darab Y dia ialah 3. That's why 1 darab 3 lah. So pengamiran saya ialah pada pasti X. Bila pada pasti X ialah Y dx. So Y saya dapat dari sini lah. Saya akan masuk ke sini. So luas kawasan berlorek, akhirnya saya akan dapat 4X, lakukan pengamiran, tolak X kuasa 3/3, pengamiran dari 0 ke 1, tolak 3. So, selesaikan, ganti masuk 1 dulu, tolak, ganti masuk sifar. Saya akan dapat jawapan akhir 2/3. Okey, ini bahagian B dan luas. Seterusnya, bahagian C, cari isi padu. Biasanya soalan nak luas dengan isi padu lah biasanya lah. Dalam sebutan pi, tengok betul-betul. Apabila rantau berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada pasti Y. Dia sudah spesifik dengan pasti Y. So, mesti pasti Y lah. Okey, so C. C, kalau kita tengok pada formula, rumus volume isi padu janaan. Okey, saya akan gunakan rumus ini. I, pengamiran dari A ke B, X kuasa 2 dy. Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2, dia nak X kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan 4 tolak Y. Saya akan ganti masuk. I, pengamiran dari A ke B, ini A ke B. A berapa? X, Y. Y adalah 3. So, B berapa? Jadi, kita akan selesaikan melalui persamaan lengkung. Okay. Pada pasti Y, X sifar. So, Y sama dengan 4 tolak sifar. So, Y ialah 4. Sini B ialah 4. Okay. So, pengamiran dari 3 ke 4, 4 tolak Y dy. So, V, volume, isi padu, sama dengan pi, lakukan pengamiran, akan dapat 4Y tolak Y kuasa 2/2. Pengamiran dari 3 ke 4. So, sama seperti tadi,
Anda ganti masuk 4 dulu. Tolak yang ganti masuk 3. Okey. So, cuba kira akhirnya kamu akan dapat jawapan setengah pi. Mesti dalam bentuk pi. So, ini ialah soalan ulang kaji matematik tambahan bahagian B kertas 2. Jadi saya sudah bincangkan dari soalan 7 sampai 11. Saya harap sedikit sebanyak membantu anda semua membuat ulang kaji untuk menghadapi SPM nanti. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar kerana melayari Cikgu Kong Channel. Okey, terima kasih. Bye.